Jadi pada malam ini kita berbicara mengenai salah satu peristiwa daripada sekian banyak peristiwa-peristiwa yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saya nak sentuh sikitlah tentang fenomena yang berlaku 2-3 menjak ni, iaitu berkenaan dengan virus corona. Virus corona ni secara umum yang saya nak sebut, tak kiralah dari sumber mana dia datang. Maksud dia dari sumber mana, sama ada dia secara alami, maksud alami itu betul-betul ujian ataupun musibah daripada Allah, ataupun dia ni hasil tangan kerja-kerja jahat manusia ke. Sebagai contoh, mungkin dia ni salah satu yang kita panggil sebagai biological war ke. Maksudnya dia sengaja direka untuk disebarkan ke tempat-tempat atau negara tertentu, nak bagi manusia ni menderita ke, nak bagi manusia mati ke, nak depopulation manusia, mengurangkan populasi manusia, biar tu. Dia alami ke, dia hak buat ke, biar. Yang jadi isu sekarang ialah bila virus ini makin merebak, setakat ini untuk kita cari tempat-tempat yang makin berkurang tu payah kan. Contoh kita kata sebelum ni kena 200, sembuh dah 100, tinggal 100, payah nak cari jumlah yang demikian. Hak kita akan selalu baca makin bertambah. Sama ada yang bertambah mereka yang dihidapi, mereka yang bertambah sama ada kes kematian atau kes makin teruk, itu yang bertambah. Jadi saya bukan orang yang terbaik untuk menasihatkan tuan-tuan dan puan-puan. Hanya sekadar perkongsian. Bila benda ni berlaku, perkara yang paling utama ialah tentang apa-apa isu, kita ambil perkara pertama ialah ambil berita yang paling tepat dan paling sahih. Siapa sumber dia, siapa sumber kalau kita nak ambil yang paling tepat. Contoh kalau kita kata, berapa jumlah rakyat Malaysia yang dah mengidap coronavirus, nak ambil kat mana? KKM, tanyalah KKM, orang dalam KKM. Berapakah jumlah kematian akibat daripada virus ni? Tanyalah KKM. Bagaimana cara-cara kita sekurang-kurang nak membendung atau mengatasi atau mengurangkan atau filter tubuh kita, ahli keluarga kita, masyarakat daripada virus ni terus merebak, tanya KKM. Jadi kalau kita nak mengambil pendekatan lain selain daripada apa yang disarankan oleh KKM, contoh biasanya saranan KKM pakai mask, pakai topeng, pakai hand sanitizer, selalu membersihkan diri, mengelakkan tempat-tempat ramai, tempat-tempat awam, tempat-tempat perjumpaan, mengelakkan diri keluar majlis-majlis tertentu. Tapi kita juga boleh untuk menggunakan bentuk-bentuk herba alami. Yang ni kita punya sendirilah. Maksudnya ada setengah orang kata rebuh ayak bawang putih, contoh ni, bukan kata betul, contoh. Misal abang kata, bolehlah kita try rebuh bawang putih, minum ayak dia. Kalau rasa tuan-tuan yakin dengan cara tersebut, go on. Ataupun ambil kemuncup, ambil lalang, ni contoh. Kan ada satu persembahan sepatu kan, ini kan contoh, Jeb kata kan. Ingat tak? Contoh, kalau kata herba tu boleh kita kata untuk mengurangkan daya serangan tu, makan buah ni, makan kurma ke makan apa, tuan-tuan buatlah sebagai usaha ataupun ikhtiar kedua. Di samping apa yang disarankan oleh KKM dari sudut yang pertama tadi. Dan yang paling penting, kita sentiasa ingat apa? Ingat apa tuan-tuan? Virus tetap virus, dia datang tetap datang. Tetapi yang lebih besar dan berkuasa daripada virus dan segala makhluk siapa? Allah. Dan jangan sesekali guna ayat-ayat macam ni, saya minta. Aku tak kisah pi mana pun, aku bukan takut virus ni, dia nak kena atau tak kena, sebab aku lebih takutkan Allah. Ada tak orang buat ayat-ayat lagu tu? Ada kan? Betul. Kalau tanya sesiapa pun, anda takut virus ke takut Allah? Anda takut virus ke takut Allah?
Kita semua takut Allah. Bukan isu kita tak keluar tu kerana takut virus. Tetapi kalau betul-betul kena virus, kalau hang seorang tak apa. Kalau hang nak kata lagu tu, aku tak takut, aku pi mana-mana pun nak jangkit lah, nak kena lah, nak mati lah. Kalau hang seorang tak selibat dengan orang lain, tak ada masalah. Tapi bila kena hang balik rumah, kena siapa? Kena anak bini, terlibat dengan orang lain, payah selalu. Jadi janganlah guna perkataan-perkataan tu. Orang lain yang sedang filter, orang lain yang sedang rawat, orang lain yang sedang mencuba dengan pelbagai ubat-ubat herba pun semua takut kat Allah, bukan takut kat virus tu. Kita ada adab dan kita ada disiplin dan aturan sebagaimana yang disebut dalam hadis Nabi. Kan Nabi ada sebut dalam hadis, bila wabak tu berlaku di suatu tempat, apa kita perlu buat? Kalaulah kita duduk dalam satu-satu tempat, satu-satu daerah, wabak tu terkena di daerah tu, jangan keluar. Takut menular wabak tu. Takut menular wabak tu. Dan wabak tu perlu dicegah. Maksudnya dengan sedaya upaya, dengan semampu mungkin. Hak lebihnya dalam keadaan kita berupaya nak cegah, nak halang, kena juga, tu tak ada arah lah kita kata. Macam kita timbul isu nyamuk Aedes, demam denggi, demam malaria. Usaha kita sapu sampah sampai bersih dah. Longkang segala dicuci, tong-tong air segala dibuang. Nak kena juga, tak ada arahan. Usaha dah buat dah, ikhtiar dah buat. Patuhi arahan daripada pemerintah dah buat, ikut saranan KKM dah buat, makan herba tu dah buat, mengelakkan pergi tempat orang ramai dah buat. Kalau nak kena juga, tak ada buat apa, terima je lah. Tu dah takdir Allah. Tapi kita dah buat, bukan kata pis kebu, kalau kena, tak kena. Itu bukan cara dia. Macam orang kata pi perang lah tak mau pakai pistol. Kalau mati hari ni, mati tembak. Kalau tembak tak mati. Biasanya kalau ada tembak, mati ke tak mati? Seolah-olah macam serah diri, macam nak bunuh diri. Ayat macam tu tak terpakai dari sudut tu. Ayat tu tak terpakai. Ayat-ayat tu boleh terpakai, contoh lagu mana? Kalau kita tu bukan pi buat benda yang mengarut macam tu. Macam kita, contoh kita kata lagu mana? Kita bukan sengaja lah. Maksudnya kita nak menyeberang satu jurang yang genting. Aku ni tak ada cara lain dah. Macam mana pun kena jemerang. Kalau tak jatuh, alhamdulillah. Kalau jatuh pun, kalau kita kata masa tu, kalau nasib tak baik, mati. Kalau tak mati pun tak apa. Hak tu tak apalah. Hak ni memang tak jemerang guna tu, terjun terus. Kalau mati, mati. Kalau tak mati, tak mati. Masa tu hak tu tak payah guna lah, hak terjun terus tu. Maksudnya jemerang dulu. Kalau nak jatuh, kalau mati, mati. Nak buat mana? Kalau tak mati, tak mati. Tapi kita ikhtiar dah dulu. Ni tak guna, hak tu terjun terus. Kalau mati, mati. Tak mati, tak mati. Macam kita hak pergi perang tadi. Topi besi dah pakai, ni dah pakai, segala dah pakai ni masuk. Peperangan ni kalau syahid, tak syahid pun alhamdulillah. Tapi kalau memang dedah buka, pistol pun tinggal. Kalau dia tembak, mati, tak mati. Ada perbezaan tu tuan-tuan. Hak yang pertama tadi bukan ikhtiar, yang kedua tu ikhtiar. Yang pertama tu seolah-olah serah diri. Kita yang cari penyakit. Betul, kita faham ketentuan di tangan Allah. Tapi itulah sekadar perkongsian yang saya boleh buat tentang isu penyakit berjangkit yang nama dia COVID-19. Sama ada, ingat poin tadi, sama ada dia alami ataupun dia ni dibuat oleh manusia, hak tu kita terimalah. Dia dah datang dah, dia dah mari dah. Yang penting jaga diri masing-masing. Yang nombor 3 tadi saya nak sebut, jangan tinggal dan lupa pergantungan kita kepada Allah. Kalau dah mari ujian, mari musibah, jangan berhenti. Ya Allah, lindungi kami. Ya Allah, jaga kami. Ya Allah, pertahankan kami. Ya Allah, selamatkan kami. Kita minta selalu.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua daripada sebarang bentuk kecelakaan, musibah, terutama perkara-perkara yang berkaitan dengan penyakit dan wabak-wabak seperti ini. Memang keadaan sekarang amat genting, kita kata tegang. Genting macam mana pun, tegang macam mana pun, Allah kita letak di depan. Dialah pemutus segala. Minta, jangan pernah berhenti berharap. Kerana sememangnya setiap hamba dia ada Tuhan, dan dia meminta pun dengan Tuhan yang memiliki segala-galanya, yang berkuasa ke atas segala-galanya. Dan saya harap saya boleh berhenti lah kot, letih dah saya pun. InsyaAllah lah, harapan saya semoga takdir Allah dapat mempertemukan saya dengan tuan-tuan di lain waktu dan di lain siaran, insyaAllah. Tak pernah lupa. Ni paka ke kertih? Paka belah tu kertih. Ke paka duduk dalam kertih? Paka kertih. Oh, satu daerah yang berbeza lah. Lepas ni Kemaman. Lepas tu masuk Terengganu Cerating pula. Oh. Terengganu pula dah. Pahang. Cerating Pahang. Okey. Yang baik datang daripada Allah, yang lemah dan kurang datang dari diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.